Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dan selamat kita bertemu kembali dalam siri kembara kita di alam firman, penghayatan kita kepada apa yang telah pun difirmankan oleh Allah, Tuhan semesta alam. Kita masih menghayati fenomena, gambaran-gambaran tentang berlakunya kiamat. Satu keadaan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menjelaskan, inilah proses apabila manusia ini semuanya nanti akan berpindah dalam kehidupan yang kekal abadi, dari kehidupan sementara di alam yang lain kepada kehidupan di alam yang lain yang kekal abadi, sama ada di syurga atau sebaliknya dicampakkan di neraka. So alhamdulillah, sejauh ini daripada 12 fenomena kiamat, 8 daripadanya telah pun sama-sama kita lalui. Dan izinkan saya untuk siaran kali ini mengajak para jamaah kita meneruskan ayat yang ke-10 surah At-Takwir ini, fenomena kiamat yang ke-9. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza as-suhufu nushirat. Dan apabila as-suhuf, lembaran-lembaran ataupun surat-surat apa ya? Lembaran apa ya? Surat cinta dah tak ada cinta lagi dah. Surat pajak gadai pun dah tak ada lagi dah. Yang ada apa? Buku-buku, surat-surat, lembaran-lembaran catatan amal. Nushirat, dibentangkan. Jadi bukan sekadar gambaran tentang apa yang akan berlaku alam ini dan sebagainya, termasuklah dalam siaran yang lalu yang telah pun kita sentuh dengan agak panjang lebar, iaitu wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila anak-anak perempuan yang ditanam hidup-hidup dulu, masa hidup kat dunia ini, dia tak dibenarkan hidup, lahir saja ditanam, dibunuh, dan bersebab apa dosa yang dilakukan, ditanyai anak-anak yang ditanam hidup-hidup itu, anak-anak perempuan itu, mau'udah itu. Selain daripada itu, Allah menyatakan bila lembaran suhuf, catatan amal-amal kita ini dibentangkan sendiri. Untuk apa ya dibentangkan? Untuk siapa dibentangkan? Untuk apa dibentangkan? Untuk dibaca lah, untuk diketahui lah. Sekarang ini kalau kita buat salah, kalau kita buat salah sendirian sekalipun, contoh saja, tak bagi tahu orang, tak ada yang tahu kot, tak ada yang tahu. Tapi kalau itu dinamakan satu kesalahan, satu dosa, tetap tercatat. Begitu juga sebaliknya, kebaikan. Bila kita buat kebaikan sebagaimana yang Nabi SAW
pernah bersabda, orang yang bersedekah fa'akhfaha, lalu ia menyembunyikan, iaitu tak nak isytiharkan, tak nak bagi tahu orang. Maknanya dia buat tak ada orang tahu. Hatta la ta'lama shimaluhu hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sehingga kan tangan kiri dia tu pun tak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Sembunyi-sembunyi betul. Yang baiklah. Maka semua akan diketahui. Jadi untuk apa? Untuk pengetahuan. Untuk dipertimbangkan. Untuk siapa? Diri kita sendiri. Nusyirat itu untuk diri kita sendiri. Surah Al-Isra ayat 14, Allah menegaskan, Iqra' kitabak. Lalu kami perintahkan kepadanya, bacalah sendiri kitabak, kitab catatan amalan kamu ini. Kafa binafsik, cukuplah engkau sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap dirimu sendiri. Al-yawma 'alaika hasiba. Pada hari ini segala yang telah engkau lakukan itu cukuplah. Iqra' kitabak kafa bi nafsik al-yawma 'alaika hasiba. Baca kitab engkau sendiri. Kafa bi nafsik, cukup engkau ini. Maknanya bila baca engkau dah tahu apa result dia. Engkau dah tahu apa kesudahannya nanti. Sama ada engkau ini merupakan ahli syurga ke ahli neraka ke, kau sendiri dah dapat tahu. Cukup engkau ini alaika hasiba. Kau boleh berhitung sendiri. So, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini bermakna dah semakin hampirlah kan manusia itu akan dibicarakan. Jadi fenomena kiamat yang ke-9 ini memberikan penjelasan, memberikan iktibar, bahkan peringatan bahawa nanti akan ada di sana apa yang dinamakan mahkamah Allah. Manusia akan dihadapkan di hadapan Allah untuk ditimbang, dineracakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang buat baik walau seberat timbangan zarrah sekalipun, dia akan mengetahuinya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitulah juga sebaliknya, bila dia buat benda yang tak baik, benda dosa, kejahatan dan sebagainya, dia akan tahu. Oh, di nusyirat, dibentangkan, ditebarkan kepada mereka. Ayat yang ke-11 pula, fenomena kiamat yang ke-10. Allah berfirman, wa idzas samaa'u kushitat. Apabila as-sama', langit yang begitu indah yang Allah ciptakan, yang begitu terbentang luas, apabila langit itu, kata Allah, ditanggalkan dari tempatnya, kushitat, ditanggalkan dari tempatnya. Yuk kita selami sedikit ke kata kushitat, yang diterjemahkan sebagai ditanggalkan dari tempatnya. Macam mana ya? Asal perkataan kushitat ini, contoh umpamanya kita beli ataupun kita memetik buah. Contoh sajalah buah mangga. Contoh mangga. Mango kata orang. So bila kita nak makan, kita kupas kulitnya kan. Allahu alam kalau ada orang makan mangga dengan kulit-kulit dia sekali. Mungkin ada, harus.
Kebanyakan buah-buahan pun ataupun sebahagian jenis buah-buahan kita makan dengan kulit-kulitnya. Pisang janganlah. Sebab itu orang Melayu cakap makan pisang buang kulit, kan? Jadi buah-buahan yang lain, apple ke umpamanya, makan. Jangan sekali-kali makan durian dengan kulit-kulit. Jangan. So kulit dikupas. Jadi bila kita kupas tu sikit, kita tanggalkan kulit daripada buah mangga tu. So itu kusyitat. Jadi dikupas, ditanggalkan tu maknanya dikupas. Jadi langit ini kata Allah kusyitat, ibarat dikupas, ditanggalkan dari tempatnya. So langit yang dulunya terbentang, langit yang sebelumnya menurunkan hujan, subhanallah, yang kadang-kala cerah, kadang-kala mendung, bahkan menurunkan hujan. Langit yang pernah melindungi kita dari panas mentari siang. So langit yang dulunya terbentang, langit yang sebelumnya pernah menurunkan hujan, langit yang pernah melindungi kita dari panas mentari siang, kini terbelah, kini terpecah, kini terkupas. Itu perkataan terkupas, dikopik, ditanggalkan, terkupas merkah. Bahkan langit itu kini digulung bak tikar di rumah. Dalam surah Al-Anbiya ayat 104 Allah berikan gambaran. Yawma natwis samaa ka tayyis sijilli lil kutub. Ingatlah hari ini, hari kiamat itu nanti, kami, yakni Allah, menggulung, natwi, menggulung langit itu katayyis sijilli lil kutub, seperti menggulung lembaran surat catatan. Lembaran catatan ataupun surat ataupun paper biasa sekalipun kita boleh gulung, kan? Seumpama itu Allah katakan. Langit ni Allah gulung dia. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian, kata Allah, kami ulangi kewujudannya. Kami ulangi wujudnya balik. Wa'dan alaina. Ya, kata Allah, sebagai janji yang ditanggung oleh kami. Maknanya ini janji kami buat, kami akan tepati. Satu amaran yang cukup tegas daripada Allah. Inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kami tetap melaksanakan. Nah, langit digulung sebagaimana gulungnya sijil lil kutub, iaitu lembaran surat catatan. Allah katakan, kami jadikan, kami hancurkan, kami mampu jadikan kembali. Dan ini adalah merupakan janji kami, dan kami menanggung janji itu. Kami pasti akan menepatinya, kata Allah. Kami tetap akan melaksanakan. Ini jamaah boleh rujuk. Ayat 104 surah Al-Anbiya. Ini fenomena kiamat yang ke-10, iaitu tentang langit. Yang mana langit ini kami tanggalkan dari tempatnya. Kami kupas, kata Allah. Fenomena kiamat yang ke-11. Wa idzal jahimu su'irat. Dan apabila al-jahim, neraka, dinyalakan.
apinya menjulang, dinyalakan. Su'irat ini kita cermati sedikit ke kata su'irat. Su'irat maknanya dinyalakan. Dinyalakan. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maaf, kita ambil contoh. Kita ambil contoh. Lain macam kita ambil contoh, selalu contoh makan je kan. Contoh je lah. Umpamanya. Kita nak beli makanan, umpamanya nasi padang. Nak beli nasi padang. Biasa nasi padang ni, yang panasnya nasi. Yang lain pun suam-suam lah, panas juga. Tapi tidak dimasak itu jam. Dia telah tersedia. Tinggal kita minta saja. Saya nak sayur ni, saya nak rendang ni, saya nak kuah ini dan sebagainya. Nak campur ke nak hidang? Si penjual tanya, hidang, kita bilang. Okey. Yang penting, lauk-lauknya telah tersedia. Nasi pun disenduk dah. Pun nasi dah dimasak. Tapi ada sesetengah makanan bila kita order baru disiapkan. Seumpama sebahagian Chinese food, contoh je, makanan ala Cina, contoh je, kita nak order apa? Kita nak order nasi goreng Mandarin, contoh. Mungkin nasi dah dimasak, tapi nak gorengnya dengan rencah-rencahnya, dengan bahan-bahan yang lain. Perlu diletak udang ke, perlu diletak ayam Belanda ke, umpamanya. Perlu diletakkan sayur sawi sedikit, kailan sedikit, umpamanya lah. Nak dicampur ini semua, baru perlu dimasak dulu. Perlu digoreng lah. Perlu digoreng. Walaupun ada sebahagian yang bahan-bahan yang dah disiapkan itu separuh goreng, separuh masak. Tapi bila kita order, baru dimasak. Tapi sebelum digoreng ataupun sebelum dimasak, ditumis dan sebagainya, apa yang dibuat? Dinyalakan api. Api itu dinyalakan. Kuali dipanaskan. Kita pula bila sampai ke tempat makan itu, restoran tu, pertama sekali, sebelum kita order apa-apa menu, kita tanya, banyak order tak? Banyak order tak? Si pelayannya sambut tamu mengatakan, oh, tak ramai, cik boleh order sekarang. Saya nak cepat sikit, saya tak banyak time, jadi saya nak order nasi goreng Mandarin, umpamanya. So, bila kita nak cepat, perkara ini diberitahu kepada tukang masak. Api yang akan dia nyalakan, api yang besar. Sebab kita nak cepat. Kita nak cepat. Ada setengah masakan yang memerlukan kepada kita bila memasaknya di satu peringkat awal mungkin apinya besar. Tapi bila mana kita nak, kata orang tu apa, kacau dia. Kacau. Kita nak letakkan barang-barang yang lain. So, api dikecilkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila kita mencermati ke kata su'irat, neraka yang dinyalakan, nyalaan api itu pun bukan maknanya standard begitu saja. Maksudnya apa ya? Allah ni Tuhan Maha Adil.
Di dunia ini sendiri Allah dah menunjukkan keadilannya. Apakah Allah akan menjadi, maaf, contoh saja. Apakah Allah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agung-agungkan, akan berlaku zalim di akhirat nanti? Di dunia Allah adil, tapi di akhirat nanti Allah zalim? Tak. Allah Tuhan kita, Tuhan yang maha adil. Keadilannya untuk siapa dan di mana-mana. Hatta di akhirat nanti. Orang yang penipu, tapi dia menipu aja. Berbanding dengan kawan dia, dahlah penipu, pembohong, pencuri. Ini kawan nombor dua. Kawan yang pertama, kawan yang pertama, menipu, suka mencuri. Orang yang ketiga pula, kawan dia yang kedua pula, dahlah menipu, dahlah mencuri, tak hormat orang tua lagi. So, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apakah ketiga-tiga sahabat ini akan dihukum dengan hukuman yang sama? Bakaran api yang sama, nyalaan api, panasnya api yang sama. Padahal orang yang pertama ini cuma menipu saja. Orang yang kedua ini menipu dan juga mencuri. Orang yang ketiga dengan tiga kesalahan, menipu, mencuri dan tak hormat orang tua. Jadi, apakah Allah akan bersikap semua sama rata je? Bermakna Allah tak adil? Tak. Jadi Su'airat ini macam kita buat contoh kiasan tadi. Saya tak ada time, saya nak cepat. Api yang dinyalakan, oh cepat, nyala. Tak boleh api kecil. Umpamanya. Maknanya 2 minit saja. Macam Maggi pula. 2 minit saja. Dah siap nasi goreng Mandarin. Contohnya. So, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini wa idzal jahimu su'irat. Contoh ajalah. Contoh. Bila dihadapkan di mahkamah Allah, dah dibentangkan catatan amal ini dan diketahui si fulan ini besar punya pailang, besar punya malaun, kata orang tu, penyamun umpamanya. So, orang yang seperti ini, malaikat tengok, malaikat pun nyalakan api sesuai dengan si pailang ni, penyamun bin malaun dan sebagainya. So, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu special deal, kata orang, perkataan Su'irat, ya Allah. Dan Allah dalam banyak ayat firmankan Su'irat ini kadang dengan kekata yang lain, dengan perkataan As-Sa'ir. Sebab itu As-Sa'ir salah satu di antara nama-nama neraka. Neraka As-Sa'ir. Maknanya apinya menjulang-julang. Okay, sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 7. Asy-Syura ayat 7, Allah berfirman, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Yang mana manusia pada hari kiamat itu menjadi suatu puak, fariqun, satu puak ini, satu kumpulan ini, fil jannah, masuk ke syurga, wa fariqun, dan satu puak yang lain pula, fis sa'ir, dimasukkan ke neraka. Jadi, yang nak kita lihat pada ayat 7 surah Asy-Syura ini sebagai contoh adalah kekata As-Sa'ir itu yang digunakan untuk makna neraka. Namun neraka ini kita dah maklum tahap kepanasannya yang
berbeza-beza daripada satu kumpulan ke satu kumpulan, bahkan berbeza-beza dari satu orang ke satu orang yang lain. Allah sebagaimana yang kita kenali, Allah ini Tuhan yang maha adil. Maha adilnya Allah dalam apa jua yang diciptakan, termasuklah maha adilnya Allah dalam apa jua yang diperingatkan, yang difirmankan. Kalau tadi fenomena kiamat yang ke-11, Allah menekankan, mengingatkan tentang Al-Jahim, neraka. Apabila neraka itu su'irat, dinyalakan, maka fenomena kiamat yang ke-12, keadilan Allah, Allah jelaskan pula tentang Al-Jannah, syurga. Wa izal jannatu uzlifat, dan apabila syurga ini uzlifat, uzlifat maknanya dihampirkan, didekatkan. So, syurga boleh didekatkan ke? Dihampirkan ke? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana huraian dan kupasan para alim ulama kita terdahulu, yang dimaksudkan dengan syurga didekatkan adalah kita, manusia. Naluri manusia ini, sebenarnya kita ni ada naluri sifat yang secara bersama kita ingin bersegera dalam banyak perkara. Kadang-kadang bila kita dengar satu cerita tu, kau tahu tak, Pak Mat ni kan, dia gini-gini, apa jadi pada Pak Mat? Apa jadi? So kita nak tahu, nak segera, nak tahu end resultnya apa. Sekarang ini pun, bila dipromotkan, contohnya sesuatu kos ataupun kursus umpamanya lah menjahit, contoh kursus menjahit, yurannya berapa, durationnya berapa, frekuensinya berapa kerap, seminggu sekali ke, seminggu 2 kali ke, sebulan sekali ke, dan sebagainya. Dan akhirnya dijelaskan apa yang akan awak belajar, apa yang akan awak capai, umpamanya di akhir kursus ini. So di akhir kursus ini awak akan pandai menjahit tilam bantal. Tak cukup setakat itu, awak pandai menjahit mulut suami awak, umpamanya lah. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, contoh je. Ini menunjukkan bahawa manusia ini nalurinya adalah ingin bersegera. Di samping itu, bila Allah firmankan wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila syurga didekatkan, dihampirkan, ia mengandungi janji Allah buat orang-orang yang beriman, bahawa yang kamu beramal ini, walaupun kamu hari-hari kamu salat, hari-hari kamu beribadat, hari-hari kamu baca Quran, bahkan tak cukup sekali, kadang 2-3 kali sehari kamu menatap kitab suci Al-Quran. Tapi apa kesudahan dia? Apa result dia? Seakan-akan tak nampak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, agak-agak kalau sekiranya kita solat, bila kita berada ataupun di penghujung solat kita Assalamualaikum warahmatullahi, kita toleh kanan, beri salam ke arah kanan, tiba-tiba nampak ada selonggok wang emas, umpamanya.
Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelah kiri pula tiba-tiba ada umpamanya sebakul buah-buahan. Buah-buahan favourite pula tu. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini tak berlaku. Kita setiap kali beri salam, kita selesai solat, kita tak nampak. Tak nampak. Apa faedahnya? Sebab itu, ada segolongan orang-orang yang, maaf cakap, murtad. Mereka mengatakan, aku beribadat, aku sembahyang hari-hari, tapi aku tak dapat apa-apa. Dia merasakan aku tak dapat apa-apa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala faham, ini yang dinamakan manusia, yang ada kelebihan juga ada kekurangan. Ada kekuatan, ada kelemahan. Maka ini janji Allah buat orang-orang yang beriman supaya beristiqamah dengan amalnya. Maknanya setiap kali kamu amal, syurga itu didekatkan. Kamu amal, syurga itu didekatkan. Kamu amal, syurga itu didekatkan. Subhanallah. Persoalan seterusnya, apakah untuk semua orang syurga ini didekatkan? Allah mengatakan dalam firman-firman Allah di surah Qaf ayat 31 hingga 35. Syurga ini didekatkan kepada mereka yang berstatus orang-orang al-muttaqin, yang bertakwa, yang sentiasa menjaga dirinya untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ayat 31 surah Qaf ini Allah firmankan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, dan didekatkan syurga bagi orang-orang yang bertakwa di tempat yang tidak jauh dari mereka. Itu yang kita katakan tadi. Ibarat kamu beramal, syurga semakin didekatkan. Beramal, syurga semakin didekatkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati Yasir beserta dengan isterinya di sebelah, Sumayyah, yang diseksa, diazab hanya kerana mereka ini mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati Yasir ini dengan mengatakan, sabran ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, sabarlah. Kamu diseksa, kamu diazab kerana iman kamu, sabarlah. Fa inna maw'idakumul jannah, kerana sesungguhnya janji kamu yang dijanjikan Allah, kamu disediakan syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam suasana yang nazak ini, dalam keadaan tersiksa dengan siksaan yang teramat sangat, yang akhirnya membawa kepada syahidnya mereka berdua, Yasir dan juga isterinya Sumayyah. Apa yang dikatakan oleh Yasir bila Rasulullah katakan, sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji buat kamu adalah syurga. Dijawab oleh Yasir, ya Rasulullah, demi Allah, dari tempat aku ini saja ya Rasulullah, aku dah tercium bau syurga.
dari tempat aku ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah syurga didekatkan oleh Allah. Ghaira ba'id, tak jauh. Hadza, ini dikatakan kepada mereka, inilah yang ma tu'adun, yang dijanjikan kepada kamu, likulli awwabin hafiz, orang-orang yang bertaubat dan memelihara amalannya. Likulli awwab, dia tersilap, dia melakukan dosa, tapi akhirnya dia sedar, dia insaf, dia bertaubat. Ini orang-orang awwab, orang-orang yang bertaubat. Hafiz, dan kemudian dia menjaga amalan dia. Dia tidak mengulangi kesilapan dia. Orang-orang yang Allah sifatkan di ayat 33 pula, surah Qaf ini, man khashiyar rahmana bil ghaib, iaitu orang-orang yang takut kepada Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, Ar-Rahman ini, bil ghaib, semasa tidak dilihat orang. Dia buat sesuatu amalan, sesuatu ibadah, macam kita sebutkan tadi, dia bersedekah, apa yang disedekahkan oleh tangan kanan, tangan kiri dia pun tak mengetahui. Orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang buat amalan orang lain tak nampak, dalam keadaan ghaib ini, maknanya orang tak nampak, tak terlihat orang. Waja'a biqalbin munib, serta ia datang dengan hati yang tunduk taat. Udkhuluha bisalam, dipersilakan kepada mereka dengan dikatakan, masuklah kamu ke dalam syurga ini dengan selamat sejahtera. Malaikat pun welcome dia, ucap selamat datang. Zalika yaumul khulud, hari ini ialah hari bermulanya kehidupan yang kekal di syurga. Lahum ma yasha'una fiha, mereka beroleh apa yang mereka kehendaki, apa sajalah nak mereka dapat. Waladaina mazid, dan di sisi kami, kata Allah, ada tambahan, iaitu limpahan kurnia yang tidak terlintas di hati manusia. Sebagian ulama menafsirkan perkataan ataupun firman Allah waladaina mazid sebagai mereka dapat melihat Allah. So ini ayat 35. Jadi ayat 31 hingga ayat 35 dari surah Qaf ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa sebenarnya yang dikehendaki daripada semua fenomena kiamat ini? Apa dia? Inilah nantinya insya-Allah ayat 14 yang akan memberikan jawapan daripada fenomena kiamat ini, iaitu bila Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudiannya, yang akan kita hayati dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih di atas kesudian bersama. Kita berhenti di sini dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.